إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله على الله. أولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. Hukukul awqat itu Kelatastati atas bawah. La tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsik wujudal iqbali. Jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah Ta'ala. Ya, beramal kata, oh lambat terbuka. Tak terbuka hijab lagi macam-macam. Jangan yang lambat. Bukan Tuhan beri lambat, engkau yang lambat menghadap. Kita yang terhege, tergembab, terhege nak beramal. Ya, nak buka makrifat tinggi. Orang malam tak jaga, tak tidur, kau membongkang. Betul nak buat makrifat apa, beripat dia. Ya. Jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah Ta'ala kepadamu. Ya, tetapi hendaklah engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Ta'ala. Dia menghadap Tuhan tak semesti orang lama. Kadang orang baru dia menghadap cepat, terbuka cepat. Ya, orang lama pula kadang-kadang, wah kau ni baru je now je. Kau lama-lama je. Lama masa je, lembab kan. Kau kena jagalah benda ni. Masalah dia ialah manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya-Allah cepat nak kita dibuka. Dan Tuhan janji waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh jalan aku buka dah. Ya, walaupun dia baru, dia bersungguh, ikhlas pun cepat buka. Kita kena lama tergembab. Ya. Agakkan lama. Saya orang lama je kau. Macam pondok tuan ni. Dia pondok duduk sungguh, kan belajar dia duduk. Orang lain belajar dia duduk. Ya, kita nak tu apa? Cepat, pantas. Ya, pantas menebas segala hutan. Baru dia cepat dapat berjalan. Ni orang menebas dah di jalan, buat jalan kampung, kau jalan hutan, kita sangkut sana, tersangkut sini. Orang dah jadi highway dah jalan. Kau jalan tersangkut. Ya, cepat tebas. Kau tebal luar, cepat lagi sedap berjalan. Begitulah nafsu. Kita tebas tombang ni, baru sedap berjalan ke hadirat Allah Ta'ala. Jadi kata, jangan terlintas hati kita lambat pemberian Tuhan. Kita kena rasa aku yang lambat, aku yang lembab, terhegi-hegi, maksud begitu. Maka jangan merasa datangnya kurnia, ya, pemberian Ta'ala itu lambat. Tetapi rasakan kelambatan dirimu untuk membulatkan iktikad yang baik kepada Tuhanmu. Ya. Mana riyadhah mujahadah kita, kesungguhan rohani kita dengan Tuhan tu kena bulat betul-betul, kena kemas betul-betul, kena fit. Barulah Tuhan buka. Allah. Kemudian kata hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Sebab apa? Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun
Fakaifa taqdi fihi haqqa ghairih wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Hukukul awqat, kewajipan-kewajipan dalam waktu itu dapat diqada akan dia. Tetapi hak-hak yang disediakan oleh Ta'ala dalam waktu tidak dapat diulang. Maknanya apa? Ibadat-ibadat yang ada waktu tu kalau kita tertinggal kita boleh qada. Semayang dia tertinggal kesalahan dia, wajib qada. Ya. Maka wajib qada kalau kita tinggal. Maka kalau hukum fiqah ada kita tertinggal semayang satu waktu misalnya, maka wajib qada terbagi dua. Wajib qada satu, itu tetap. Cuma wajib segera ataupun sunat segera atau hukum lain. Kalau dia tinggalkan semayang umpamanya subuh, memang betul-betul dia tertinggal, memang tak sadar untuk sadar pukul 8 jalan, maka wajib qada sebab dainullah ahqqu an yuqda. Hutang Tuhan wajib dibayar. Tetapi sunat dia segera. Dia bangun pukul 8 tu surah Allah dah habis terus qada. Sunat. Kalau dia nak qada lepas zuhur pun boleh. Kalau dia tinggal semayang tapi dengan sengaja, bukan uzur. Di dalam bab semayang uzur dia ada dua. Satu terlupa, satu lagi tertidur. Yang ketiga tak ada dua. Kalau dia terlupa betul, maka dia teringat. Contoh dia ni kaki semayang awal, semayang isyak di awal waktu, tiba-tiba kawan dia datang kali berbual maghrib dan pukul 10 tak perasan. Contohnya kan, besok pukul 10 pagi boleh ingat dia tadi isyak tak semayang. Ketika ingat terus dia qada cepat. Sunat itu wajib, qada tu wajib, sunat segera. Tapi kalau sengaja dia dengar ombang saja, dia buat leka je, ambil waktu, ketika itu masuk waktu lain, dia wajib qada dan wajib segera. Kalau ditangguh tu dosa tu jalan. Itu masalah qada. Itu qada dipanggil apa tu? Hukuk fil awqat. Mana hak-hak yang ada dalam waktu. Adapun hukukul awqat itu tak ada qada. Hak waktu tu sendiri. Tiap-tiap waktu tu ada hak yang mesti letak. Tiba-tiba waktu dia dah habis, tak boleh, dia tak boleh riba balik. Akhirnya kita tengok dah tu kosong, cacat. Itu maksudnya hak dalam waktu kewajipan itu boleh qada, tapi di waktu sendiri hak hukukul awqat, hak waktu tu la yumkinu qada'uha, tak boleh nak qada. Maknanya apa? Semalam pukul 10 malam boleh buat kemarin depan, tak boleh dah. Apa rupa pukul semalam, itulah rupa dia. Kita nak sembahkan di akhirat itu. Jadi maknanya kita kena jaga hak-hak waktu. Di dalam keadaan sentiasa cantik supaya kita puas hati melihat di akhirat itu. Cantik tidak bermasalah. Jangan kita buat perangai menyebabkan kita bermasalah di akhirat itu. Nak tengok sini, wah banyak silap, mesti banyak sangkut. Itu bahaya. Sebab tiap-tiap saat kita ada dua hukum kan, ittisal atau infisal. Tiap-tiap saat tu, kenapa kita turun naik tu ada dua hukum. Satu terhampir, satu lagi terjauh. Kalau dia dekat mengamalkan perintah Tuhan, maka dia ittisal, dia makin rapat kontak rohani dengan Tuhan. Kalau dia lalai dia infisal, dia makin terjarak jauh. Tu. Maka satu hari ada berapa nafas kita? 124,000. Ulama sufi dikira kan. Kita tak tempat nak kira, sebab kita kira duit dia. Kira duit habis-habis. Dia orang nak sampai waktu tu kira. Detik nafas tu boleh kira kan. Sebab dia kira itulah tempat bila-bila masa dia nak pembukaan tajalli dengan Allah Ta'ala. Kewajipan dalam waktu seperti misalnya sembahyang, puasa, jika tidak dikerjakan dalam waktunya dapat diqada. Dulu zaman jahiliah macam-macam ditinggal kan. Orang puasa dia tak puasa, orang semayang dia tak semayang. Tiba-tiba dia dah sedar, dapat hidayat, maka wajib dia kena qada habis tu. Tu boleh qada. Tetapi hak waktu, hak yang ada dalam waktu, mana tiap-tiap waktu kita kena penuhkan dengan ibadat. Waktu tu tak boleh buat. Yang dah kosong tu kosong je lah. Itu maknanya. Ini apa yang disediakan oleh Ta'ala untuk waktu itu, mana menzahirkan kehambaan kita. Jika tidak diambil, tidak dilaksanakan menurut tuntutannya, tidak dapat diqada. Mana masa tu mana boleh kita nak ribut balik. Itu maknanya.
Iaitulah waktu menerima nikmat atau taat, atau teruji dengan bala dan maksiat. Ini dipanggil apa ni? Hukmil waqt. Hukmil waqti. Dan tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat dia ada 4 hukum. 4 perkara mesti berlaku, salah satu dia. Ya, dan tiap-tiap saat imma kita duduk dalam taat, 1, atau duduk dalam maksiat, 2, atau duduk dalam nikmat, 3, atau duduk dalam bala ujian, 4. Tak lagi tu. Maka hendaklah kita letakkan betul. Ketiga taat macam mana gaya kita adab kita dengan Tuhan, ketika maksiat macam mana adab kita dengan Allah Ta'ala, dan begitulah ketika kita diberikan nikmat atau ujian. Semua kena adab jaga supaya 4 keadaan ni kita sentiasa dalam keredaan dia. Maka kalau buat taat, maka wajib bagi kita memandang itu kurnia Tuhan dan wajib bersyukur. Dan kalau buat maksiat, terkena maksiat, wajib pantas bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, jangan nanti. Dan ketiga, bila dapat nikmat, wajib kita syukur dan guna pada jalan dia. Dan bila diuji, wajib kita sabar. Itu 4. Pada duduk tara tu dia makin naik, kalau tidak dia terbalik. Allah. Iaitu masa yang harus bersyukur, ya. Iaitu bila dapat nikmat, ya, dia kena syukur. Dan masa di mana dia harus bersabar, dia kena tahu. Dan masa mana dia kena istighfar. Apabila telah berubah masanya, maka berubahlah hak kewajipannya, ya. Mana tiap-tiap masa itu ada tuntutan kewajipan kita. Ya, sama ada kewajipan kita bersyukur atau kewajipan kita bertaubat, minta ampun, ya, kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak dapat digunakan untuk mengqadaknya apabila tertinggal pada masa yang telah lampau. Sebab masa dia takkan berpusing balik, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi lalu syukur dan diuji lalu sabar, diinyanyai lalu memaafkan, dan berdosa lalu minta ampun. Itu je, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun diam sejenak. Kemudian sahabat bertanya, kemudian apa ya Rasulullah SAW untuknya? Jawab Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang yang sedemikian, maka orang mereka itulah pasti mendapat kesejahteraan. Ya, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk hidayat. Amin. Itu cara Rasulullah. Jadi kita kena berawas dalam 4 perkara. Tiap-tiap saat dia akan berkisar 4 perkara. Salah satu mesti berlaku. Maka kita sentiasa balance. Dia kena macam ni, giar ni. Kita berjalan naik bukit, kena tukar giar ni. Turun bukit, kena tukar giar ni. Kena pandai main giar. 4 waktu tu berpusing, kita kena pandai main giar rohani kita. Kalau kita main giar 1 je, meraung enjin juga. Dia masuk giar 1, sampai Melaka giar 1 gitu. Oh, melalak gitu. Lama pecah giar box. Ya. Naik bukit, kena tukar giar lain. Turun bukit, kena pandai giar lain. Itulah. Makna suasana yang berlaku tadi, dia kena pandai adjust supaya dia sentiasa dalam redha Tuhan, ya, tidak dalam murka dia. Sebab kita bimbang bila-bila masa saat akhir umur boleh berlaku. Bimbang-bimbang dengan leka pun malaikat maut datang. Maut ini. Sedangkan diuji pula, dikira pula bila di ujung. Ini adalah hadis sahih Nabi kita, al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia itu sama ada selamat tidak di sana, dikira ujung umur. Akhir umur cantik atau tidak, maka akhir umur di luar maklumat kita. Maka sentiasa kena jaga. Sebab di isyarat tu, kena kita dengan Tuhan tepi kulilam hati wana, tiap-tiap lampak kelipan mata, tiap-tiap nafas dengan dia. Mudah-mudahan dalam keadaan yang cantik, kita balik menghadap dia. Balik cantik, cantiklah. Kalau balik hudur lah sana. Walhasil dia semakin hampir, ya. Sebab tu perjalanan kita semakin kena pantau. Perjalanan kita ke hadrat Ta'ala semakin lama, semakin kena kemas, ya, pastikan. Sebab kita makin dekat dengan garis penamat. Macam orang nombor lagi lah kan, pusingan akhir tu, pusingan akhir dia kena speed tu, itu garis penamat tu. Itu maknanya. Kemudian ma fata min umrika la iwadun lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lah. Ma mata min umrik, yang telah hilang dari umur, mana usia, ya, hidup. Ada orang dah hilang 60 tahun, ada orang dah hilang 40 tahun, ada orang dah hilang, ya, 50 tahun. Itu umur lah, ya. Umur tuan berapa dah? 60, bermakna 60 tahun dah hilang.
Kita ingat, wah anak dah 60 tahun, dah lama hidup, dah lama hilang umur dah habis. Atau berapa hari tinggal tak tahu lagi, ya. Tapi besok lusa di jalan, wallahu a'lam. Allah. Yang telah hilang daripada umur usiamu, hidupmu tu, ya, tidak dapat ditarik kembali, ya, tak akan dapat tarik lah. Sedang yang telah terhasil bagimu tiada dapat dinilai harganya, ya. Setengah ulama dia buat misal banyak. Setengah ulama dia kata, umruka salah satu ayyamin yaumun qad madat wa yaumun atadrikuhu amlah. Umur kamu 3 hari, satu hari dah lepas. Semalam hari apa? Selasa. Satu hari lagi besok hari Khamis, tu belum tahu dapat. Sekarang yang ada hari ini, hari Rabu, tawan oleh kamu dengan amal saleh, ya. Satu ulama dia buat lagi ringkas, lagi dekat. Umruka salah satu saat, umur kamu 3 jam gitu. Ya, 1 jam dah lepas, 1 jam lagi pukul 11 belum tahu. Takut pukul 11 kan tukar uniform lain. Ya, serba putih tuan-tuan, nama boleh tukar jadi mayat. Ya, sekarang 1 jam yang ada sekarang tawan. Ada ulama buat lagi ringkas, umruka salah satu anfas, umur kamu 3 nafas gitu. 1 nafas kau dah terik, kau buang belum tahu lagi gitu. Yang ada sekarang Tanim. Jadi nak kita setiap nafas tu digunakan zikir nafas, tarik nafas, turun nafas dengan dia gitu. Ya, supaya agar kita balik dengan keadaan diredai oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang masa dia sihat, masa dia lapang, ya, dia menumpukan sungguh perhatian dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan ditolong oleh Allah ketika dia dalam keadaan terdesak dan tersepit. Mana terdesak? Sakaratul maut. Itu paling hebat, ya. Saat yang paling mencemah kita sakaratul maut. Maka siapa yang waktu sihat dia selalu mengingat Allah Ta'ala, saat itu insya-Allah ada pertolongan Tuhan. Ujian tu berat kan? Syaitan tak hantar yang private, dia hantar general gitu. Yang besar-besar dia hantar macam-macam. Sebab dia tahu itu akhir umur. Ya, kalau kita lepas itu cantik, maka meraunglah dia. Kalau tidak, bertandaklah dia tadi. Jadi yang telah hilang daripada umur usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali selang yang telah berhasil bagimu. Ya, itu. Wa ma hasalalaka minhu la qimata lahu. Tidak dapat dinilai harganya, ya, besar tu. Kemudian waktu sangat berharga. Kerana itu jangan digunakan kecuali suatu yang berharga. Apa umur yang berharga? Umur yang penuh dengan menzahirkan kehambaan dengan Allah. Umur itu berharga. Setiap saat dizahirkan kehambaan dia dengan Tuhan, maka umur cantik panggil. Kalau tidak, umur itu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dia jadi hamba pada nafsu, habis. Ada pula kata, waktu itu adalah wang. Maknanya dimisalkan macam wang, kan? Maknanya benda yang bernilai lah. Mana kena jaga betul. Dan kata ahli syair, saat-saat dalam usia hidupmu itu bagaikan berlian yang sangat berharga. Ada orang kata waktu itu ibarat emas, kan? Dan sebagainya. Mana dia nilaikan dengan berharga, mana kena jaga sungguh. Kerana itu jadikanlah masa dan saat-saat yang berharga itu untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhiratmu dan kebahagiaannya. Apa kejayaan di dunia? Apa kejayaan di dunia? Dia berjaya istiqamah pada jalan Tuhan, tu masuk jaya. Bukan berjaya di dunia maknanya dia mengumpul harta benda banyak, kaya, kan? Itu bukan maksud dia tuan. Kalau mengumpul harta kaya di dunia banyak, orang kafir banyak kumpul tuan. Habis. Alam. Dia pun mati. Tak ada yuk. Salam. Boleh salam. Habis tu. Rasulullah SAW bersabda, tiada satu saat, ya, tiada satu saat
Allah. Yang datang pada seorang hamba, kemudian ia tidak berzikir, ya, tiap-tiap nafas yang turun tu dia tak buburkan zikrullah, dibuburkan apa? Ghaflah. Apa ghaflah? Lalai. Lalai dengan Tuhan, tak apa-apa dia lalai kan ni. Tu. Kemudian dia tidak berzikir kepada Ta'ala dalam saat itu, melainkan saat itu akan merupakan penyesalan daripada hari kiamat. Di ahli syurga ada satu benda yang dia menyesal. Tapi bukan menyesal kena azab nak. Dia menyesal ni nak masa kosong. Dia tengok suri dua tengok Allah ni ruang kosong. Oh, kalau aku letak dengan zikrullah lagi tinggi martabat, lagi hebat balasan dia dapat. Dari sudut tu maknanya. Mana kita jaga betul. Sebab tu kalau ikut disiplin sufi, disiplin yang paling hebat. Disiplin ulama sufi, ahlilah juga hebat. Semua dia jaga betul dan supaya kemas. Allah. Kemudian dia tidak berzikir kepada Allah SWT dalam saat itu. Tuhan beri kita nikmat, ada putus-putusan kan? Mana ada full time. Kita dengan Tuhan nikmat tak pernah putus. Kalau dia putus kan, dia kerat jantung habis tu kita. Setiap saat kita menghirup, mengambil manfaat, menggunakan pakai nikmat Tuhan. Maka mengapa kita tiap-tiap saat tidak ingat kepada dia? Dia beri kita tiap-tiap saat, habis kita nak ingat dia buat ikut-ikut suka kita je. Tu kau ajar orang ni. Jangan kau ajar dengan Tuhan. Tuhan dah bagi kita tak pernah putus, maka kau jangan putus ingatan dengan dia. Sentiasa terputus minta maaf balik. Sebab nikmat Tuhan tak pernah putus. Tadi. Melainkan saat itu akan merupakan penyesalan pada hari kiamat. Hari kiamat dia menyesal, Allah ruginya masa itu dah terlepas, tidak diisi dengan benda yang boleh mendatangkan keuntungan besar di akhirat. Kelak pada hari kiamat saat-saat umur manusia pada tiap saat. Itu kalau saat dia kosong itu ni. Kalau saat itu dia buat maksiat, lagilah tuan-tuan. Tak nak kira dia punya melaung di sana besok. Tak ada guna dia melaung sana, bakaran neraka tunggu dia besok. Kelak pada hari kiamat saat-saat umur manusia pada tiap hari dan malam itu akan diperlihatkan berupa 24 almari. Masya Allah. 24 bekas 24 jam yang berbaris, mana ada bersab cantik. Maka dapat melihat masing-masing almari, mana tempat penuh dengan nikmat pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Adapun saat-saat yang tidak beramal apa-apa, maka almari itu kosong. Mana buka tu Allah kosong. Rugi. Apa kata rugi? Kita tak penuh ke tempat tu. Tuhan dah beri kita atas dunia sihat, rupa sihat tempat lain diguna, bukan digunakan untuk Tuhan. Walhasil tuan-tuan, jangan lupa akan dia walau satu saat. Itu kunci besar. Zikir jangan putus walaupun satu saat. Di mana kalbi itu jalan, jangan berhenti. Walau kita bercakap, walau mengajar baca kitab, tuan-tuan tengok kitab, dalam jalan. Tu sebab bentuk dia kena tarbiyah, tu suluk membentuk benda tu kan. Dan supaya tamkin rohani kita sentiasa. Akhirnya dalam berbual macam Cina, di dalam dia jalan. Sir dia ada jalan, roh dia ada jalan, apa dia cantik. Maka dapat melihat masing-masing almari itu penuh cantik. Kalau tengok sini rompong, sini teropong, sini kosong, menyesal tak habis dia. Terdapat perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Ada pun saat-saat yang tidak beramal apa dalamnya, maka amal itu kosong. Maka disitulah letaknya penyesalan tidak terhingga, dan sesal kemudian tidak berguna. Dan di antara paling besar kali manusia sesal apa? Mereka yang tidak melibatkan diri dia dalam dunia mencari cahaya Allah Ta'ala. Apa cahaya dia? Al-ilmu. Inna asyaddan nasi khasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu. Orang yang paling menyesal di akhirat besok, satu laki-laki, satu kumpulan manusia yang dia boleh cari ilmu, sakit tidak, sihat, bahkan dia bukan orang miskin, orang kaya raya, duit pun banyak, mewah ada, tapi tak, dia tak kerti mencari ilmu, dia tak kerti bersila untuk menerima nur cahaya Allah Ta'ala. Dia duduk tempat-tempat maksiat gelap dan tunggulah besok. Itu orang paling menyesal.
So akhirat tak boleh bayangkan. Air mata darah dia menangis tak ada guna kita. Dia oleh kerana itu kita pula wajib bersyukur. Sebab kurnia kita ni bukan kita pandai kita, bukan hebat kita, apa pun tak ada kita. Semua ni kurnia dari Tuhan pilih kita dapat kita duduk dalam majlis ilmu, maknanya ya, majlis yang sangat dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, majlis yang dibuka jalan, majlis yang dibentangkan nur cahaya untuk pergi kepada Tuhan. Maka itu semua kurnia-kurnia Allah yang wajib kita syukur. Dan bila kita syukur, kita sebagai iqalun ni'am asyukur. Pengikat nikmat ialah syukur. Dan orang bila syukur maknanya apa? Dia kita menilai benda besar. Lalu dia bersyukur kepada Ta'ala. Allah. Kunan ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Ini kaedah besar tadi. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta, mana tiada engkau mencintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba daripada apa yang kau cinta. Kalau orang tu cinta satu, dia akan jadi hamba benda tu. Dia cinta duit, wang, dia cari tuan-tuan tu. Luar negara dia pergi, siang malam dia kerja. Kan? Dia masuk lampau lubang, orang keluar dia masuk, dia tertimbus. Dia orang di Rusia, dia apa, di Terengganu tu kan, tempat tu gua jadi kan, ada tempat dulu cari emas kan. Jadi orang apa nama ni, Kemboja, dia pandai kan ni. Dia buat cari emas pula hebat. Kita cari tegak, dia buat macam lubang tikus tu. Dia tiba bawah, dia kali macam tu pula. Jadi pedoman dia buat api. Bila api terpadam je, maknanya tekanan tu kuat, memang tempat tu nak runtuh. Dia pun cabut lagi keluar. Kita pula masuk, meluk mam timbul tu. Ya, sanggup tertimbus. Kenapa? Pulus lah tuan-tuan. Dia sanggup tuan-tuan menyelam dalam laut sebab nak gaji mahal. Tu kerja orang cari minyak tak? Kira apa ni? Dia sanggup pergi luar negara sebab ni. Sebab ni benda ada dalam kalbi. Dia cari kat mana dia tuan. Ya. Tiba dia tak kenal Tuhan, di dalam kalbi dia tak kenal Tuhan. Sebab tu dia tak boleh menghadap Tuhan. Ya, kadang majlis ilmu banyak ada, dia tak pergi, dia tak sampai sebab dalam kalbi dia letak benda lah. Sebab zikir kalbi penting. Allah letak dia je. Sampai kita rasa kebesaran dia, barulah sedap kita bawa perintah dia. Ya, dalam keadaan orang rasa berat, kita rasa ringan. Orang keadaan rasa bersulit, diberi kita keringanan, kelazatan. Itu semua kurnia daripada Allah SWT. Ya. Sebab tu Rasulullah ajar dia, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, tolong tanamkan dalam kalbi aku ni perasaan keimanan, manis iman tu. Bila Tuhan tanamkan, insya-Allah dia berubah. Confirm dia berubah. Ya, kalau tak dapat kemanisan iman tu yang pusing ya. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, tanamkan kasih kepada iman dalam kalbi. Ya, wa zayyinhu fi qulubina. Dan tazyinkan, menghiaskan kecantikan iman tu dalam kalbi kita. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan cempakkan perasaan benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat. Ya, minta Allah beri. Dia bala paling besar apa? Bala paling besar bila maksiat jadi lazat. Ya. Dia tak jaga, dia akhir maksiat tu dah di tempat hati seronok buat. Oh, itu bahaya paling besar. Racun rohani kita untuk pergi ke Tuhan. Bila benda maksiat dah bertukar, kita macam dah sedar pula. Tu bahaya kan. Bermaksiat tu mesti rasa, kita rasa hina, rasa takut. Taat kita rasa seronok. Itu tanda orang beriman. Ya. Man ahbabta. Dan hadis Nabi kata man sarratka. Ya, man sarrathu hasanatu wa sa'atu sayi'atu fa anta fahuwa mu'min. Man barang siapa sarrathu, menggembirakan akan dia hasanatu, oleh kebajikan amal saleh, kerja-kerja Islam, seronok tu sifatul qalbi, sifat hati. Ya, wasa'adhu, dan rasa cemas, takut. Ya, oleh kena maksiat dia terkena. Maka kalau ada perasaan tu, taat dia rasa gembira, maksiat dia rasa takut, maka fahuwa mukmin, orang tu mukmin sebenar, kata Nabi SAW. Bermakna apa? Kalbi tu dia ada rasa. Dia tak mau kita buat amal tak ada rasa apa, buat maksiat pun tak ada rasa apa. Itu bahaya. Itu dipanggil hati yang sudah lasa. Kita rasa lumpuh. Sebab dia guna sini apa tuan? Ma ahbab. Al-hub, apa hub? Sifatul qalbi tuan. Hub tu sifat hati. Lepas tu tanda kita kasih pada Tuhan apa? 3 perkara ulama sebut. Al-hub awwaluhu. Apa dia? Dawamuz zik. Kasih itu dengan Tuhan betul
Tanda pertama, dawamuz zik, kekal sentiasa zikir dia dengan Tuhan, jangan putus. Wa awsatuhu, pertengahan dia apa? Ialah al-uns bil mazkur, ialah rasa jinak hati dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa a'lahu wa nihayatuhu alla tara illallah, bahawa akhir dia tak pandang, tak terasa, dia nampak semua Allah. Dia berjalan semua nampak kebesaran Allah. Dia berjalan dengan Tuhannya, dia duduk dengan Tuhannya, dia makan dengan Tuhannya, dia cakap dengan Tuhan. Wah, ni kalau katanya apa pula ni? Ni ilmu apa kau bawa ni? Maksud kena faham. Maksud dia, semua dia berjalan dengan memandang kebesaran tu Tuhan. Terasa kebesaran Tuhan dalam semua keadaan dia. Dia bercakap, dia rasa dari Allah. Dia duduk, dia berjalan, semua dia rasa af'al baru dia. Kemuncak tu tanda waktu kasih. Bagaimana kalau benda ni tak ada lagi? Kita tengok yang pertama, zikir. Tak banyak, sikit aja. Belum masuk. Dia belum masuk lain. Dan bila tak masuk lain, di qalbi kita tak ada hub, bahaya. Takut benda lain masuk. Hubud dunia masuk, hubul mal masuk, habislah. Jadi kita dah berat. Ya. Sebab dia buat sini, man ahbab, ma ahbab. Tiada engkau menyintai. Sebab cinta dia penting. Cinta, kasih, rindu, asyik, itu semua benda yang sangat penting dibubur dalam kalbi kita untuk kita dengan Tuhan. Baru dia boleh berjalan. Ya. Kau tengok dalam hati cinta, tak ada kasih pun, tak ada, semua tak ada. Ingat sikit-sikit dia. Ya, dia kasih dunia dalam perut dia. Habislah tu. Memang terbakar jawab ni. Tiada engkau menyintai suatu melainkan pasti engkau menjadi hamba daripada apa yang kau cinta. Dia kasih kelembu tuan. Dia hamba lembu. Tahu? Apa pagi raya, untuk pergi raya tu, untuk dia share, nak jaga lembu. Banyak orang cerita macam tu. Ya. Dia sayang ke lembu dia. Lembu dah banyak kan, 200 ekor dia. Dia tergamak tu, seronok dia dengan lembu. Apa gaya pun tak ada, ibadat tu cerita. Ya, dia dengan lembu, dia bagi hamba lembu. Man ahabba syai'an fahuwa Abdullah. Kata Rabi Atul Adawiyah, siapa kasih tu benda, dia akan jadi hamba benda tu. Jadi kalau kita kasih Allah, tanda kita hamba Allah. Mana tanda kita hamba pada Tuhan, kita kasih. Mana kalau kita kasih pada benda lain, mana kita hamba benda tu. Sebab jangan masuk hamba melainkan kasih, melainkan dengan dia baru selamat. Itu maksudnya. Allah. Engkau menjadi hamba daripada apa yang engkau cintai. Sebab benda cinta dia akan masuk hati. Dan bila masuk hati, benda tu akan dibesarkan. Kalau dimasuk, dibesarkan dengan Tuhan, selamat dia. Kalau dibesarkan benda selain Allah Ta'ala, maka rasa dia. Dan Allah tidak suka, tengok dia, Allah tidak suka engkau menjadi hamba selain daripada dia. Mana Allah Ta'ala tak mau kita bubur cinta melainkan dengan dia. Sebab tu dunia ke apa letak di tapak akhirat dalam. Dengan Tuhan ke dalam. Urusan dengan Tuhan di dalam. Urusan lain tak luar. Tapi orang sebalik pula dia tukau. Urusan dunia letak dalam hati. Urusan dengan Tuhan tapak tangan. Dia atur boleh berkuat, dia tak ambil berat. Itu maksudnya. Yang ni dalam jangan tuan ni. Ekonomi negara bergegar je, kelang kabut macam nak kiamat, dia minta takut. Tapi orang murtad lambat-lambat dia buat tak pandang. Ada satu masjid khutbah, Tok Khatib tu sentuh isu murtad gini-gini. Kena warning Tok Khatib tu. Isu besar berlaku, masalah akidah, kita bangkitkan supaya ada kesedaran, dia pula kena warning. Apa nak jadi tuan? Ini semua ni mengundang balak ya. Mengundang balak, turunkan balak. Tapi balak pun salah. Bila turun semua kena. Al-balak izan nazala ammah. Bala bila turun umum semua. Ya. Sebab tu kita kena ada nasihat menasihati. Kalau tak ada bala turun, habis sapu licin tu. Ya. Kalau dia kata bala turun dipilih, dia tahan ni. Dibuk datang, mana rumah tak semayang. Dia kona sana kan. Orang pergi ke masjid tahu, wah tu boleh sikit. Ini kau sapu, disapu kau kali. Pasal kau diam ke benda ni. Pasal kau tak pergi tegur benda ni. Habis dia sapu licin kan. Walaupun di akhirat tempat dia berbeza, tetapi di dunia kalau kena pum. Kalau dia kata, hantar punya kubur jaga sendiri lah. Dia kata kan, banyak kan. Besok kau mampu, kau tengok tanam sendiri je kan. Kau mandi sendiri. Kau punya pasal le bala sampai zahar al-fasad bil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Zahir kerosakan, kemusnahatan muka dunia berpunca di tangan-tangan manusia. Apa? Aibirtika bil ma'as. Dia buat maksiat, bala turun. Rasulullah SAW bersabda, celaka hamba dinar Allah. Doa Rasulullah macam tu, confirm, memang kena punya. Ya, ta'isha abdud dinari wad darahim. Celaka dan binasalah orang yang merelakan hati dia menjadi hamba kepada wang ringgit dinar. Dia jadi hamba dinar, memang dia kena sumpah Rasulullah. Dan sumpah Rasulullah confirm dia kena punya.
Ya. Kau dah nampak dia kaya atas dunia, kaya dia dah kena sumpah, bingung. Jalan untuk Tuhan langsung blank, gelap. Ya, terhijab. Dan tak ada bala paling besar bila hati terhijab dengan itu bala paling besar. Allah. Taisha Abdul Dinar wa Darahim, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Dinar, emas, dirham, wang perak. Ya. Kalau kita R dengan M. RM. Ya, rupiah Malaysia. Dia nak jadi macam rupiah ni, turun jadi rupiah ni. Dan celakalah hamba baju. Yang pesan baju, kejap baju ni, kejap baju ni. Ya, dia punya baju je tinggi lemari je dia. Ya. Dan permaidani dan isteri. Ya, permaidani dia puan isteri yang segila ke isteri kan. Batu mazhab Imam Malik makruh mencari isteri yang terlampau cantik, makruh. Kan asyik tengok bini dia tak pasal-pasal. Bini ni kita ambil dia nak jadi teman hidup untuk sama-sama pergi menuju redha waktu je. Kerana dia hamba dia nak berjadah kan. Kalau kau sayang ke dia, kau kena balik neraka berjadah. Ya, tu. Dan celaka dan rugilah dia panggil ya. Dan umpama kena duri semoga tidak keluar. Allah. Satu nasihat bagi dia SAW supaya apa? Jangan kita jadi hamba melainkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an berkata, engkau takkan mencapai hakikat ubudiyah, hakikat kehambaan sebenar dengan Tuhan selama engkau masih diperbudak oleh suatu selain Allah. Apa makna perbudak? Hamba ni bahasa Indon ni. Perbudak tu mana dihambakan. Selagi kita jadi hamba pada selain Allah, maka kau tak akan sampai. Dan tanda dia hamba tadi, dia letak di cinta. Jangan bubur dalam tu. Sahabat-sahabat yang ditrain oleh Nabi semua letak dunia atas tapak tangan tu. Ya. Maknanya dunia atas tapak tangan, akhirat dalam hati. Itu kalau nisbah dunia akhirat. Kalau nisbah dunia dengan Tuhan dengan makhluk, maka Tuhan dalam hati. Ya, dunia dalam hati bukan maknanya rumah tu masuk dalam buah harta masuk, bukan. Kasih ke dunia dalam hati atau kasih pada akhirat. Nisbah dunia akhirat